Untuk kita nak jaga kekuatan kesatuan dalam masyarakat, penting sekali berita-berita tuduh menuduh orang ni jangan mudah kita dengar, jangan mudah kita ambil percaya. Kita dengar dulu, ambil dulu, terima dulu, jangan gaduh seru, jangan gaduh turun hukumnya, kerana kita sendiri pun baru dengar, dan dengar pun sepihak. Sama juga dalam hal kita nak ukar masalah pecah belah dalam masyarakat, kena dengar dua pihak, jangan buat dengar sebelah. Kalau dengar sebelah, oleh itu kena, oleh itu salah. Kita kena cari peluang ramai-ramai duk kecek kira cara berdepan dengan depan yang kita panggil syura, mesyuarat, supaya kita cari gapo punca sebenarnya. Lepas tu jalan ukar baik mana, depan dengan depan, tuai sendiri. Jangan duk ambil cerita-cerita orang tak tahu kok mana, kita ambil percaya penuh kata kok orang bodoh. Hak itulah menjadi punca wakwi masyarakat kita berpecah belah. Isu masalah dalam kampung ni sekata tempat ada. Tidak ada kampung mana-mana yang tak ada. Masalah kampung ni ada berlaku. Kadang-kadang kampung ada yang belik dengan dadah. Kadang-kadang kampung ada yang belik dengan gaul duk sekali atau tina tak menikah. Ada kampung yang orang tak berapa nak semaya jemaah. Kadang-kadang kampung ada yang tok nebe jalan lain, tok meneh jalan lain. Nah, ada juga kampung yang tok email jalan lain, tok kotek jalan lain, tok bila jalan lain. Ini sekata ada. Kerana manusia masing-masing ada hati, masing-masing ada perasaan, masing-masing ada padangnya. Dan dia rasa kata dia tu lebih kena. Dengan sebab itu menjadikanlah macam-macam isu masalah yang berlaku. Masalah dadah, masalah hidup bebas, semua benda ni bukanlah yang baru berlaku. Nah, berlaku ni lama-lama dah. Berlaku lama-lama dah. Dan kita duk tengok banyak orang cuba duk usaha baiki dan tak habis-habis. Duk dah sama. Zaman ni, pesing ni, masa depan lagu ni. Duk ada semua. Zaman yang berubah, masalah-masalah pun berubah. Jadi kita kena tak hati kata masalah ni memanglah berlaku semua. Kita nak tak ada tu payah. Pernah satu kali masyarakat di zaman Rasulullah ada berlakunya tuduh gimari. Ceritanya Siti Aisyah tubik ikut kali dengan Nabi dalam satu peperangan. Di satu tempat nama dia Bani Mustalik. Siti Aisyah ni dinaik seekor unta, yang mana unta itu dibuat kah untuk isteri Nabi Siti Aisyah. Ada kelamu duk katuk atas unta. Jadi orang tak nampak kata orang dalam. Ada orang dalam tu. Orang tak nampak. Dia klik daripada peperangan nak hala ke Madinah. Sampai di satu tempat orang minta nak berehat. Pakat berhenti. Siti Aisyah turun unta dia pergi qada hajat. Orang ada cara unta Siti Aisyah nampak kata Siti Aisyah turun pergi qada hajat. Sudah Siti Aisyah qada hajat, ia kelik mari, orang sahabat hak cara unta Siti Aisyah nampak kata Siti Aisyah sudah qada hajat, naik mari di atas unta. Tiba-tiba Siti Aisyah dia rasa kata ni barang tubuh dia, kalung dia hilang jatuh. Jadi suka kata boleh ada jatuh di tempat yang qada hajat tadi. Dia turun pergi cari rok dua ni tak ada orang tengok. Duk suka kata dia duduk atas unta. Dia pun turun cari, tiba-tiba rombongan dia tu, kebun dia tu berangkat kelik ke Madinah. Tak ada cik tengok tak kata ada orang kedak atas unta tu. Siti Aisyah tu baik pergi cari barang dia. Siti Aisyah kelik mari tengok, tak ada seorang habuk, tinggal dia habis. Teriak seorang diri tengah padang pasir. Kan orang tinggal. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi naik unta, mari tu pas belakang. Akhir yang mari, kerana dia tengok barang-barang takut ke ada terjatuh. Dia kata tolong duk kutip. Tiba-tiba tengok jauh-jauh, nampak macam isteri Rasulullah.
Masuk tanya, kerana Siti Aisyah duduk sini sore. Dia kata, ya kena tinggal. Maka kata sahabat, tak apa. Nanti, mari naik unta. Aku nak naik unta. Aku nak hantarmu kelik Madinah. Jadi dua orang ni pun jalan kelik. Dia kata, sahabat Nabi. Lepas tu, bawa siapa? Siti Aisyah, isteri Nabi. Jalan kelik mana? Kelik Madinah. Cerita ni, tak ada apa. Siapa Madinah dengan selamat. Kebetulannya jalan dua orang ni lalu depan mata orang jahat. Mata orang tak ada tengok kebaikan. Mata orang duk cari nak puduh orang. Mata orang hok rasa kata nak pecah belah masyarakat. Mata bek ni ada semua. Orang pasal ni, orang hok pasal nak duk dia tak leh. Orang hok pasal nak cari buku orang boleh juga. Orang pasal nak pecah belah orang boleh juga. Ada tak dalam kampung? Ada. Maka mata tu tadi, dia tengok, dua orang ni, kok mana kelik dua orang ni tengah pada pasir ni? Ada wak reka ni. Nampak tak? Dia mula mari dah orang niat jahat ni. Lepas tu dia bukan setakat dia. Dia rasa tak sedap duduk kalau tak royak kat orang. Ya ada juga kat macam ni. Bila dia tahu hal buruk orang, dia tak sedap duduk. Dia kena cerita kat orang. Dia pun ni dia panggil cik asar juga ni. Faham mana cik asar? Buat kerja dengan suka rela, dengan tak dapat gaji tapi suka buat. Cik asar ni, cik asar untuk ngacung belaga orang. Pok ni. Jadi bila dia tengok berita jahat berlaku depan mata dia pergi royak kat sahabat. Dia kata, aku tengok dua orang tu kelik mari. Orang lain kelik dulu. Kok mana dua orang ni kelik mari? Wak reka ni. Dia duduk cahpi, duduk bubuh bara, duduk tuduh Siti Aisyah. Akhirnya lepas khabar berita kata Siti Aisyah berzina dengan sahabat. Tu cerita di zaman Rasulullah. Berita ni siapa di telinga Nabi? Nabi panggil Siti Aisyah mari. Orang kata, sungguh kau baik tu? Siti Aisyah tak. Siti Aisyah tak buat. Lepas tu dia mula ada lah ni. Dia mula ada ni. Orang yang mudah makan kecik orang. Ada juga buat ni. Hati dia tu bila dia tengok, dengar khabar orang yang ngacung tadi ni, dia percaya penuh-penuh. Dia percaya penuh-penuh. Mula ada sahabat yang percaya kata Siti Aisyah buat sungguh. Dan ada sahabat hok tetap percaya kata Siti Aisyah takkan buat. Makna kata apa? Mula pecah belah. Dengar ada orang yang jeruduk buat penyakit le kampung. Yang mana ni? Kemudian orang hok tak setuju tu, hok nak kena Islam tu, duk cari Nabi juga, ya Rasulullah, bila nak turun hukum atas Siti Aisyah? Ada kena orang tina dia, keluarga dia, buat lama-lama selalu dah. Gitu kata Nabi pula dah. Nampak kena pada orang lain cepat hukum. Pok kena orang dalam keluarga dia, buat main-main lama-lama pada. Bila nak turun hukum, ni Siti Aisyah berzina. Nabi nak turun hukum tak boleh sebab tak ada latang. Setakat orang seorang kecek. Gambar tak? Nak buat jadi latang tak boleh. Tuduh orang berzina ni hukum besar. Nabi tunggu lama sampai kan masyarakat mula kecek tak molek dah. Pecah habis. Ada sahabat percaya Nabi, ada sahabat tak percaya Nabi. Akhir sekali Allah turun satu surah An-Nur ayat 1 sampai ayat 10 11 lebih kurang. Allah cerita hukum orang tuduh orang zina. Dia buka tengok surah An-Nur. Akhirnya daripada ayat tu Nabi tahu kata ni dia cerita yang dibuat, mainan yang dibuat oleh orang munafik, orang hak hati cuma, orang hak tak boleh tengok orang duk baik, orang hak hati duk fikir nak buat orang pecah belah sama. Nabi panggil dia mari, dia tak ngaku. Nah akhirnya lepas berita khabar kata ni melah Siti Aisyah tak buat, karena Siti Aisyah kena tuduh. Orang hak tuduh tu adalah orang jahat. Kesimpulannya kawan, masyarakat ni dia ada orang macam-macam jenis. Kadang-kadang dia mari daripada khabar berita maklumat tu tak jelas. Hak sengoti bekno tu dia mau tak royak.
Demo royak pun hujung-hujung ataupun demo tambah bercinta mari. Lepas tu kita dengar-dengar pak tu orang kita pula ya mudah terima. Ayo orang ku tengok ada padah. Orang lek ya tengok tak ada padah. Ini. Untuk kita nak jaga kekuatan kesatuan dalam masyarakat, penting sekali berita-berita tuduh menuduh orang ni jangan mudah kita dengar, jangan mudah kita ambil percaya. Kita dengar dulu, ambil dulu, terima dulu, jangan gaduh seru, jangan gaduh turun hukumnya, kerana kita sendiri pun baru dengar, dan dengar pun sepihak sama juga. Dalam hal kita nak ukar masalah pecah belah dalam masyarakat, kena dengar dua pihak, jangan buat dengar sebelah. Kalau dengar sebelah, oleh itu kena, tak ada salah. Kita kena cari peluang ramai-ramai duk kecek kira cara berdepan dengan depan yang kita panggil syura, mesyuarat, supaya kita cari gapo punca sebenarnya. Lepas tu jalan ukar baik mana, depan dengan depan tuai sendiri. Jangan duk ambil cerita-cerita orang tak tahu kok mana, kita ambil cahaya penuh kata kok orang bodoh. Hak itulah menjadi punca wakwi masyarakat kita berpecah belah, jadi puak-puak dan sebagainya. Itu salah satu yang berlaku, salah satunya punca mari daripada yang menyebab wakwi masyarakat kita tu jadi berpuak-puak. Nah, padahal benda ni hak uginya kapung ramah. Nak buat goni pun tak leh kan oleh duduk sekat. Nak buat hal ni pun tak leh kada kaki. Tak buat semua.